Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita pada hari ini ialah ulum hadis, tajuknya Sunan Sittah. Ada 4 fokus utama pembelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan Sunan Sittah? Yang kedua, perbezaan antara istilah jami' dan sunan. Yang ketiga, metodologi penyusunan kitab Sunan Sittah. Dan yang keempat, kepentingan mempelajari metodologi penyusunan Sunan Sittah. Yang pertama kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan Sunan Sittah. Sittah itu bermaksud 6. Jadi Sunan Sittah ialah himpunan 6 buah kitab hadis yang utama dalam ilmu hadis. Kitab yang dikategorikan sebagai Sunan Sittah tadi ada 6, iaitu yang pertama Sahih Al-Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abu Daud, yang keempat Sunan Tirmizi, yang kelima Sunan An-Nasa'i, dan yang keenam Sunan Ibnu Majah. Perkara yang kedua yang akan kita lihat ialah perbezaan antara istilah al-jami' dan sunan. Kerana dalam keenam-enam kitab tu ada 3 kitab yang dikenali sebagai al-jami'. Okay. Yang pertama, kita tengok sunan. Sunan adalah himpunan hadis-hadis dalam bab fiqh sahaja. Manakala al-jami' adalah kitab hadis yang menghimpunkan hadis dalam semua bab seperti fiqh, akidah, tafsir, akhlak dan lain-lain. Dua daripada Sunan Sittah ini, kitabnya dikenali sebagai Al-Jami' As-Sahih kerana kitab tersebut hanya mengandungi hadis-hadis yang sahih, iaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kitab yang pertama dalam Sunan Sittah kita akan lihat iaitu Sahih Al-Bukhari. Sebelum kita melihat metodologi, marilah kita lihat secara ringkas latar belakang penyusun kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari ini disusun oleh Muhammad bin Ismail. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 194 Hijrah. Seorang yang sangat kuat ingatan dan kuat beribadah. Menghafaz lebih daripada 100,000 hadis, meninggal dunia pada tahun 256 Hijrah. Dalam kita meneliti metodologi penyusunan Sunan Sittah ini, kita akan lihat antara 6 dan 5 perkara yang berkaitan, iaitu yang pertama, kita lihat nama kitab. Kitab Sahih Bukhari ini nama asalnya ialah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi wa ayyamihi. Itu nama asal. Tetapi menjadi kebiasaan kita manggil dengan nama ringkas iaitu Sahih Al-Bukhari. Bilangan hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari ialah 7,563 buah. Imam Bukhari telah menyusun kitabnya kepada 97 bab seperti bab akidah, bab fiqh, tafsir, akhlak dan lain-lain. Sahih Bukhari ini adalah kitab nombor 1, yang pertama kitab hadis yang paling sahih. Dan sebahagian ulama menyebut kitab yang paling sahih selepas Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ini, kesemua hadis yang terkandung di dalamnya bertaraf sahih.
Dan Imam Bukhari ini hanya memilih perawi hadis yang thiqah dan syaratnya mesti bertemu dengan gurunya. Thiqah maksudnya dipercayai. Sebagai contoh, Imam Bukhari tidak memilih ataupun menerima perawi hadis yang memberi makan kepada binatang secara acah-acah. Maksudnya menipu binatang. Contohlah, kalau pada zaman dahulu ada kuda, maka kita beri makanan kepada kuda, kemudian kita ambil balik. Macam main-main. Maka Imam Bukhari tidak menerima hadis daripada perawi yang sedemikian kerana perawi tersebut dikategorikan sebagai tidak thiqah. Kitab yang kedua ialah Sahih Muslim. Sahih Muslim ini disusun oleh Muslim bin Hajjaj al-Khushairi. Lahir pada tahun 204 Hijrah di Naisabur. Beliau adalah seorang yang cekal dalam menuntut ilmu dan sangat rajin menuntut ilmu. Beliau berguru dengan Imam Bukhari dalam bidang hadis. Meninggal dunia pada tahun 261 Hijrah. Sahih Muslim ini, nama asal kitabnya ialah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahihul Mukhtasar bin Naqli Adli Anil Adli ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasannya kita boleh sebut Sahih Muslim. Terdapat 4,000 hadis di dalam kitabnya. Imam Bukhari telah membahagikan kitabnya kepada 54 bab yang terdiri daripada akidah, fiqh, tafsir, akhlak dan lain-lain. Kitab Sahih Bukhari berada di kedudukan kedua paling sahih selepas Sahih Bukhari. Kesemua hadis dalam Sahih Muslim ini bertaraf sahih. Sebab itulah dikenali dengan nama Sahih Muslim, dan Imam Muslim mensyaratkan bahawa perawi mestilah thiqah dalam meriwayatkan hadis. Kitab hadis yang ketiga ialah Sunan Abu Dawud. Sunan Abi Dawud ini ditulis oleh Sulaiman bin Al-Ash'ad. Beliau lahir pada tahun 202 Hijrah di Sajistan. Seorang yang mempunyai ketajaman akal dan fahaman yang tinggi serta zuhud. Beliau meninggal dunia pada tahun 275 Hijrah. Imam Abu Dawud ini pernah berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau sering mengembara ke Mekah, Basrah, Kufah, Damsyik dan lain-lain semata-mata untuk mempelajari ilmu hadis. Beliau mengembara bersama abangnya iaitu Muhammad bin Al-Ash'ad. Setelah menyusun kitab Sunan Abu Dawud ini, beliau telah menunjukkan susunannya itu kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengakui kebaikan kitabnya. Nama asal kitab Sunan Abu Dawud ialah Sunan Abi Dawud. Okey, terdapat 5,274 buah hadis di dalam kitabnya. Kitab ini disusun dalam 40 bab utama meliputi bab fiqh, adab dan akhlak. Sunan Abu Daud ini berada di kedudukan yang ketiga dalam Sunan Sittah. Terdapat dalam sunannya pelbagai martabat hadis. Antaranya hadis marfu' yang bertaraf sahih, hasan dan dhaif. Kitab yang keempat ialah Al-Jami' At-Tirmizi. Kitab ini disusun oleh Muhammad bin Isa bin Surah. Beliau lahir pada tahun 200 Hijrah di Turmus, Iran. Beliau seorang yang gigih mempelajari dan menuntut ilmu hadis serta berhijrah ke merata tempat untuk mempelajari hadis. Antara gurunya ialah Imam Bukhari,
Beliau meninggal dunia pada tahun 279 Hijrah. Nama kitabnya ialah Al-Jami' tetapi lebih dikenali dengan nama Sunan At-Tirmizi. Terdapat 3,596 buah hadis di dalam kitabnya. Imam Tirmizi telah membahagikan kitabnya kepada 40 bab fiqh, adab, akhlak dan lain-lain. Kitab ini berada di kedudukan yang keempat dalam Sunan Sittah. Dalam kitabnya, hadis-hadis yang ada di dalam kitabnya adalah bertaraf marfu' dan hadis yang dijadikan hujah oleh ulama fiqh. Imam Tirmizi menyatakan satu hadis sama ada hadis yang dimuatkan itu sahih atau hasan dan dhaif. Sunan Nasa'i. Sunan Nasa'i disusun oleh Ahmad bin Shu'aib. Beliau lahir pada tahun 215 Hijrah di Nasa'. Nama Nasa'i ini adalah sempena tempat kelahiran beliau. Imam Nasa'i ini seorang yang pintar, wara' dan bertakwa. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 303 Hijrah. Nama asal Sunan Nasa'i ialah Al-Mujtaba Minas Sunan, tetapi lebih dikenali dengan nama Sunan Nasa'i. Kenapa beliau menamakan Al-Mujtaba Minas Sunan? Sebab beliau telah memilih hadis-hadis yang sahih dan meminimumkan hadis-hadis yang dhaif di dalam kitabnya. Berarti dalam kitabnya terdapat dua kategori hadis iaitu sahih dan dhaif. Beliau telah menyusun kitab hadisnya kepada 51 bab, merangkumi hadis-hadis dalam bab fiqh sahaja. Dalam kitabnya terdapat 5,758 buah hadis. Kitab Sunan Nasa'i ini berada di kedudukan kelima dalam Sunan Sittah. Kandungan hadisnya terdiri daripada hadis yang sahih dan terdapat juga hadis-hadis yang dhaif. Kitab hadis yang keenam dikenali dengan nama Sunan Ibnu Majah. Kitab ini disusun oleh Muhammad bin Yazid bin Majah. Beliau lahir pada tahun 207 Hijrah di Qazwain, Iran. Beliau seorang yang kuat mengembara untuk mencari dan meriwayatkan hadis. Beliau meninggal dunia pada tahun 273 Hijrah. Nama kitabnya As-Sunan. Terdapat 4,341 buah hadis dalam kitabnya. Beliau menyusun kitab hadisnya kepada 73 bab hadis berkaitan dengan fiqh sahaja. Kedudukan Sunan Ibnu Majah dalam Sunan Sittah berada di tempat yang keenam kerana sebahagian ulama mendapati terdapat hadis-hadis yang sangat dhaif ataupun mawdu' dalam Sunan Ibnu Majah, tetapi bukan bererti Ibnu Majah meriwayatkan hadis tersebut. Ibnu Majah meletakkan hadis-hadis tersebut dalam kitabnya untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang hadis-hadis tersebut. Kandungan Sunan Ibnu Majah terdapat banyak perawi-perawi dan riwayat-riwayat lain yang tidak ada di dalam kitab-kitab Sunan yang sebelumnya. Setelah kita mengetahui secara ringkas tentang metodologi penyusunan kitab Sunan Sittah, maka kita dapati bahawa dengan mempelajari kitab-kitab tersebut, kita dapat mencontohi kegigihan para ulama dalam menuntut ilmu untuk diteladani. Bagaimana para ulama tadi sanggup berhijrah daripada tempat asal mereka menuju ke Kufah, Basrah, Mekah, Madinah semata-mata untuk mempelajari hadis.
Kita juga dapat mengetahui sejarah pembukuan hadis bagi mengelak sebarang penyelewengan dan tuduhan yang dilakukan oleh orientalis terhadap hadis. Dengan mempelajari metodologi penyusunan kitab Sunan Sittah ini, kita dapat mengetahui bahawa kita boleh merujuk hadis-hadis dengan lebih pantas sekiranya kita mengetahui tentang bab-bab penyusunan hadis dalam kitab-kitab tersebut. Selain daripada itu, kita dapat mengetahui cara ulama dalam menyusun hadis-hadis tersebut agar kita menghargai usaha-usaha yang mereka lakukan.